Apa yang dikatakan ataupun disebut sebagai alam jin. Dan sebagai mukaddimah pada malam ini, memang di mana-mana tempat pun pasti tidak dapat dielakkan, selain daripada jemaah-jemaah yang hadir, yang kita nampak dengan mata kasar, berkemungkinan juga dalam jemaah kita ni ada makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib yang berkemungkinan menyertai bersama kita. Jadi tak payah bimbang, tak payah takutlah. Sebab mereka je nampak kita, kita tak nampak dia. Tu saja. Jadi buat-buat tak tahu. Sebab kadang-kadang mereka ni ada yang berniat jahat, mereka ni ada yang berhati busuk. Kadang-kadang mereka ikut kita balik sampai ke rumah. Kalau ada majlis-majlis seumpama ini, iaitu seperti majlis-majlis yang membongkarkan rahsia-rahsia mereka. Kalau hari itu saya dah bukan upah, saya panggil dua orang anak murid saya, suruh vacuum habis dalam rumah saya. Memang tak laratlah saya pun. Jadi mereka datang bersih, mereka datang vacuum, buang jauh-jauh penjara Guantanamo Bay ke mana pun ikut dia lah kan. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berdepan sekali lagi dengan isu jin. Dan perumpamaan yang saya sebutkan bahawa mereka ini adalah makhluk-makhluk sama seperti kita, iaitu yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma baki dan bezanya ialah kita ni Allah jadikan daripada unsur tanah, unsur rohani. Tanah itulah jasad kita dan rohani itulah roh kita. Tetapi Allah menciptakan spesies jin ini, mereka tidak ada kulit luar, mereka tidak ada jasad, tetapi mereka terus roh sahaja. Sebab itulah dalam mana-mana ataupun banyak-banyak kes, hanya jin yang boleh dan mampu merasuk manusia. Sebab dia boleh tumpang kulit kita, dia boleh tumpang jasad kita. Seberapa banyak pun kita nak marah dekat jin, berapa banyak pun kita dendam dekat jin, kita tak boleh nak kata asyik hang saja rasuk aku, malam ni aku nak rasuk hang. Boleh? Tak boleh. Hanya kita mampu bertawakal dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, protect diri kita, defend diri kita, pertahan diri kita dengan ayat-ayat ruqyah yang bersumberkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kumpulan-kumpulan makhluk halus yang menunggu mayat-mayat tertentu. Maksud mayat-mayat tertentu ni bukan mayat yang dah ditanam, hak tu geng kubur dah ada. Tetapi yang mayat-mayat yang baru meninggal, mayat-mayat yang baru mati. Sebab itulah kalau ada kematian di kalangan adik-beradik, kematian di kalangan kaum kerabat, kematian di kalangan saudara terdekat, maksudnya kalau meninggal tu tempat-tempat yang kurang sesuai lah. Bukan mati di rumah, kadang-kadang mungkin mati di hutan, mati tengah padan, mati tengah laut. Sebelum kita nak minta pertolongan daripada orang lain, kita nak tinggal mayat tu, kalau boleh tutup mayat tu. Jangan biar dia lagu tu terdedah dan terbuka. Sebab bila kita tinggal untuk tempoh yang lama, mesti ada benda tu akan duduk sekali dengan mayat tersebut. Tak kiralah dia nak duduk di situ saja-saja ke, atau dia nak merasuk dalam mayat tersebut. Yang keseterusnya ialah jenis kumpulan-kumpulan yang dia ini menunggu jenis sifat-sifat tempat yang bersumberkan air. Hak ni paling banyak. Maksudnya ada dia duduk di teluk-teluk, ada dia duduk di kolam-kolam, ada dia duduk di tasik-tasik, ada dia duduk di sungai-sungai. Kadang-kadang ada sumber air yang bersifat lebih luas, iaitu seperti laut. Dan ulama-ulama kadang-kadang membahaskan isu jin laut dengan jin darat ni. Sebenarnya mereka mengatakan bahawa jin di laut sebenarnya lebih hebat, jin di laut lebih ganas, jin di laut lebih garang dan lebih gangster daripada jin-jin yang di darat. Kita hari ini banyak berdepan dengan jin-jin darat ke jin-jin laut. Jin-jin darat saja tu pun tak mampu nak lawan dah, apalagi nak lawan dengan jin-jin hak bertaraf raja laut tu. Itu begitu jugalah kumpulan-kumpulan lain
Yang ada yang menunggu bersifat gunung ganang, hak duduk atas gunung. Ada yang menunggu bukit bukau, duduk atas bukit. Ada juga yang duduk di atas pokok-pokok. Ada juga yang menunggu lubang-lubang tertentu. Ada juga yang duduk di atas angin. Ada juga yang duduk di atas awan. Dengan kata lain, dalam kumpulan yang sama, grup yang sama-sama jin ni pun, mereka nak diri mereka ni ada perbezaan dengan kumpulan yang lain. Macam kita lah, kita hari ni mungkin menamakan kita dengan nama kampung. Aku Bayan Lepah, hang Bayan Baru, hang tu. Tapi jin pun dia nak, dia dikategorikan dari sudut perbezaan tempat-tempat dan spesifik penilaian. Bagaimana mereka itu menguasai sesuatu kawasan ataupun sesuatu wilayah jajahan mereka. Itu dari sudut kumpulan-kumpulan jin. Jadi bila kita dah faham demikian, ini menunjukkan bahawa jumlah jin memang terlampau jauh bezanya dengan jumlah kita manusia. Mereka memang lebih ramai. Sebab itulah seorang ulama kata, kalau ditakdirkan kamu dapat lihat jin ni sama seperti aku dapat lihat jin ni, seumpama aku ambil sebatang jarum dan aku lambungkan jarum ni ke udara. Secara kasar, orang yang tak nampak apa-apa, dia akan nampak jarum tu jatuh ke tanah balik. Tetapi apa yang aku lihat, kamu nak ceritakan ni, ialah betapa ramainya, betapa banyaknya jumlah jin. Kalau aku lambung jarum ni, jatuh atas belakang-belakang mereka. Maksudnya nak bagi jatuh ke tanah tu terlalu susah, terlalu sukar sebab jumlah mereka yang terlampau banyak. Jadi dia perumpamakan kalau lambung benda yang nipis, yang halus macam jarum pun payah nak jatuh atas tanah, boleh kita bayangkan jumlah mereka yang begitu ramai. Jauh berbanding dengan jumlah manusia. Baik, bila kita nak memperincikan secara lebih dalam dan lebih detail sebagai contoh, jin ni ada raja-raja, jin ni ada pemerintah-pemerintah, jin ni ada penguasa-penguasa, dan mereka juga ada kerajaan-kerajaan tertentu. Di darat ada kerajaan-kerajaan tertentu, di laut ada kerajaan-kerajaan tertentu, bawah tanah ada kerajaan-kerajaan tertentu, atas awan, atas angin ada kerajaan-kerajaan tertentu. Kita ni ada kerajaan setakat atas darat saja, atas laut tak ada dah. Dalam tanah tak ada dah, udara lagi tak ada. Baik, sekarang lihat begini, saya nak memperincikan kumpulan-kumpulan sebagai kategori raja jin. Sekarang yang menjadi pemerintah teras kepada jin-jin yang paling atas, dia diperintah oleh 4 raja jin ifrit yang paling besar, paling hebat, paling ganas. Siapa 4 raja jin ifrit ni? Raja jin ifrit ni ialah mereka-mereka yang pernah menjadi Perdana Menteri, menteri-menteri yang berkuasa sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam lagi. Tetapi Allah mengurniakan kepada mereka umur yang panjang. Jin ni umur panjang. 4 orang ni zaman Nabi Sulaiman lagi dah jadi menteri-menteri kepada Nabi Sulaiman. Yang pertama ialah Samris. Nama dia Samris. Yang kedua, nama dia ialah Munalik. Yang ketiga, Hadlabajin. Yang keempat, Syughal. Samris, Munalik, Hadlabajin dan Syughal. Inilah hak alam bawah. Manakala jin-jin yang memerintah alam atas juga ada 7. Bila sebut alam bawah, kategori 7 dengan 4 tadi merujuk kepada jin kafir. Dan yang atas 7 ialah merujuk kepada jin yang beragama Islam. Jadi 7 raja jin alam atas ialah pertama, Rukiail. Kebanyakan nama mereka sama macam nama malaikat-malaikat. Kebanyakan malaikat kan ada il belakang kan. Jibril, Mikail, Israfil tu. Il tu apa maksud dia? Il tu bahasa apa ni? Il tu bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat Nabi Musa. Il maksud dia hamba. Il tu hamba. Israel hamba Allah sebenarnya. Maksud asal Israel tu hamba Allah.
Jadi yang pertama Ruqyail, yang kedua Jibriyail. Jangan tertukar dengan Jibril lah. Jibril ni Jibriyail. Yang ketiga Samsamail. Yang keempat Mikyail. Jangan tertukar dengan Mikail. Mikyail. Yang kelima selepas Mikyail Sarifyail. Yang keenam Ainyail. Dan yang ketujuh Abang sempat catat bang? Sempat? Kaspiail yang last. Okey, saya ulang balik. Kok tak dan, kok tertukar. Yang pertama Ruqyail. Yang kedua Jibriyail. Yang ketiga Samsamail. Yang keempat Mikyail. Yang kelima Sarifyail. Yang keenam Ainyail. Yang ketujuh Kaspiail. Okey. Baik, itu nama 7 raja jin Islam alam atas. Manakala yang mengawal sama macam konteks jin ifrit yang 4 orang, yang kawal jin-jin Islam ini hanya ada seorang ketua dia. Ketua dia nama Tutamri Yamyali. Tutamri Yamyali. Setengah ulama sebut Tutamri Yamyaal pun ada. Tutamri Yamyali ataupun Tutamri Yamyaal. Okey. Sekarang ni kita dah ada raja jin 7 alam bawah, raja jin 7 alam atas. Ada ketua raja jin ifrit, ada ketua yang jaga untuk keseluruhan jin Islam, Tutamri Yamyaal. Tapi seorang yang Allah utus daripada kalangan malaikat dia yang kawal semua jin-jin ni, tak kira jin Islam ataupun jin kafir. Boleh dengar kan ni? Ke tak dengar dah? Tak dengar. Okey. Nama dia Maitotrun. Maitotrun ataupun gelaran dia Qutbul Jalalah. Maitotrun gelaran dia Qutbul Jalalah. Okey. Sekarang saya dah puas hati boleh cerita kepada anda semua nama-nama raja, pemerintah dan penguasa daripada kerajaan-kerajaan jin. Sekarang kita nak bergerak antara konteks pemahaman orang-orang di sebelah Nusantara macam kita, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Filipina dan sebagainya. Jadi ramai di antara orang-orang yang bersifat kejumudan, yang bersifat kekampungan. Mereka ni bila mereka mempericikan tentang jin, kita yang belajar, kita yang bersifat akademik ni, bagi kita bila sebut hantu tak ada benda lain. Hantu tu sebahagian daripada jin. Tapi bagi mereka seolah-olah bila cerita pasal jin, jin tu benda lain. Bila cerita pasal hantu, hantu tu benda lain. Sama-sama makhluk halus, sama-sama ada, sama-sama wujud, sama-sama dia percaya. Tapi seolah-olah jin tu lain, hantu tu lain. Walhal tak ada pun istilah hantu dalam agama. Yang ada jin, iblis, syaitan, 3 tu saja.